Hari ini dalam sejarah, 4 tahun lalu mengenang revolusi demokrasi yang telah berlalu 4 tahun lalu. Ulasan sepenuhnya pada hari ini, Isnin 9 Mei 2022. Genaplah 4 tahun telah berlalu revolusi demokrasi berlaku di Malaysia. Ketika itu lanskap politik Malaysia mengalami perubahan radikal tanpa tumpah darah. Ia berlaku melalui kuasa rakyat yang diterjemah di peti undi. 4 tahun lalu, rakyat ingin melihat kerajaan Barisan Nasional BN tumbang di Putrajaya. Hal itu berlaku. Rakyat ingin melihat kerajaan BN tumbang di mana-mana. Itu juga berlaku dari utara bermula di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Kerajaan-kerajaan BN tumbang. Kerajaan BN di Sabah juga tumbang. Kerajaan Negeri Sarawak pula keluar dari BN. Hanya Pahang dan Perlis sahaja dikuasai BN. Manakala Terengganu dan Kelantan dimenangi semula oleh PAS. Keazaman rakyat di seluruh negara jelas inginkan perubahan. Di banyak kawasan parlimen BN, tumbang tersungkur termasuk di puncak Borneo dan Lubuk Hantu, kedua-duanya di Sarawak. Begitu kuat kesan revolusi demokrasi. Ia seperti ombak besar yang memukul pantai. Rakyat menyambut kemenangan pilihan raya ke-14 PRU 14 pada 9 Mei 2018 bagaikan mengecapi suatu kemerdekaan nasional dari belenggu kuasa kuku besi yang mencengkam selama ini. Terasa lega dan kesyukuran di sana-sini. Satu kemenangan People's Walk Power. Pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, rakyat ingin melihat jika BN tumbang maka Anwar Ibrahim akan dibebaskan dari penjara. Harapan itu juga menjadi kenyataan. Sebuah kerajaan baru terbentuk menggantikan BN. Kerajaan Pakatan Harapan PH menjadi kenyataan. Selama 61 tahun sejak merdeka, BN menjadi pemerintah kerajaan persekutuan. Ia boleh dikalahkan. Perubahan boleh dilakukan. Satu sejarah baru terukir. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Revolusi demokrasi juga bererti revolusi sosial. Rakyat dapat melihat bekas Perdana Menteri Najib Razak ditangkap. Menteri dan timbalan menteri ditangkap. Pengerusi Felda ditangkap. Pengerusi tabung haji ditangkap. First Lady, isteri bekas Perdana Menteri juga ditangkap. Mereka disoal siasat, diheret ke mahkamah dan didakwa mengikut lunas undang-undang. Satu kemenangan prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan persekutuan. Walaupun revolusi demokrasi ini hanya dapat bertahan selama 22 bulan sahaja akibat langkah syaitan yang mengkhianati mandat rakyat, tetapi peristiwa kebangkitan rakyat di peti undi itu tidak dapat dipadam dalam sejarah tanah air. Juga tidak dapat dihakis dari himpunan memori rakyat. 4 tahun telah berlalu dan kini pilihan raya umum ke-15 akan tiba tidak lama lagi. Persoalannya, adakah revolusi demokrasi di peti undi akan berlaku sekali lagi? Jawaban saya positif, ya. Ia akan berlaku. Kenapa? Kerana perjuangan menentang golongan serakah kleptokrasi yang mencuri dan merompak wang rakyat dan wang negara masih belum selesai, masih belum berakhir. Golongan kleptokrasi ini sama ada di dalam selimut ataupun di luar selimut perlu ditelanjangi dan diheret ke mahkamah untuk dihakimi. Keajaiban mungkin berlaku lagi. Dengan izin Allah, insya Allah, rakyat Malaysia yang patriotik akan bangkit menyelamatkan negara ini.
Gelombang revolusi demokrasi rakyat akan berulang sekali lagi di peti-peti undi pada PRU 15 nanti. Tetapi fenomena itu tidak boleh terjadi begitu sahaja dengan sendiri. Maka tugas kita, semualah yang kita cintakan, yang cintakan tanah air ini, untuk berusaha bagi menjadikan harapan tersebut satu kenyataan. Hasan Abdul Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang, 9 Mei 2022. Sekian ulasan hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling menyedihkan seluruh rakyat Malaysia hari ini adalah apabila kes rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan akhirnya ada keputusannya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda banyak-banyak. Tekan butang subscribe untuk mendapatkan ulasan terkini daripada saya setiap hari di channel yang luar biasa ini. Hari ini Malaysia digemparkan dengan keputusan terkini daripada Mahkamah Persekutuan terkait kes Najib di SRC International yang melibatkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Yang menariknya, Mahkamah Persekutuan hari ini dengan sebulat suara telah memberikan keputusan untuk meneruskan perbicaraan rayuan Najib dan tariknya sudah ditentukan. Tarik ini adalah tarik yang sangat-sangat signifikan kepada kita, terutamanya kepada pemerhati politik dan penganalisis politik. Tariknya adalah 15 Ogos. Ingat baik-baik, pada bulan ini juga, 12 hari bulan, 3 hari lagi Najib akan berdebat dengan Anwar Ibrahim. Adakah debat itu akan dapat diteruskan ataupun akan dibatalkan saat-saat akhir? Sila tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda tentang debat Najib Anwar juga. Pada pendapat Anda, adakah debat ini dapat diteruskan ataupun tiba-tiba Najib pula akan kena COVID-19? Seperti seorang ahli parlimen daripada Melaka meramalkan bahawa saat-saat akhir debat Anwar Najib mungkin akan dibatalkan. Salah satu sebabnya beliau mengatakan, ahli parlimen Melaka ini mengatakan bahawa mungkin Najib akan positif COVID-19 dan perlu dikuarantin di rumah kerana 11 hari bulan Mei ini akan ada hari ulang tahun UMNO dan ramai-ramailah orang nak kat sana. Jadi mungkin akan ada jangkitan. Tak tahulah. Dan ada juga yang mengatakan mungkin Sapura Energi Berhad akan membuat saman pemula supaya debat itu tidak dapat diteruskan, dan masalah sebenar Sapura Energi Berhad tidak boleh didebatkan secara terbuka menurut Sahbudin.com. Hari ini kita nak cerita pula tentang nasib perjuangan Najib. Adakah Najib akan terhenti seluruh hidupnya, terhenti di penjara pada 15 Ogos ini? Kerana Mahkamah Persekutuan hari ini dengan sah dan rasmi mengumumkan pendengaran rayuan akhir Najib adalah pada 15 Ogos ini. Persoalan dan ulasan kita hari ini bukan sekadar tentang berjayakah Najib lepaskan diri daripada tuduhan hukuman 12 tahun dan penjara itu dan denda RM210 juta itu, ataupun ulasan kita yang seterusnya adalah sejauh manakah Najib sempat menyelamatkan diri. Kerana seperti yang kita tahu, telah dipersetujui bahawa parlimen dan parlimen tidak akan dibubarkan sehingga MOU antara PH dan Ismail Sabri tamat pada bulan Julai ini. Kalau parlimen benar-benar dibubarkan pada bulan Julai, dan tidak pastilah pertengahan ke awal atau sebagainya, mengikut yang saya tahu, pilihan raya akan diadakan selepas kempen pilihan raya. Bermaksud, saya fikir
Najib tidak akan sempat melakukan apa-apa lagi. Pilihan raya PRU 15 tak perlulah dipercepatkan lagi. Kerana nak dipercepatkan pun memang tiada gunanya lagi. Sebab apakah lagi guna PRU dipercepatkan sekiranya kes Najib ini sudah ada keputusannya. Kes Najib ini telah mencapai kata putus terakhir 15 Ogos ini. Adakah Anda berpendapat bahwa Najib akan sempat untuk menyelamatkan diri, dan adakah Najib akan menang di dalam pilihan raya lagi? Saya pikir kalau pun Najib menang, sukar untuk beliau. Kalau dipercepatkan lagi susahlah Najib. Lebih baik selesai dulu kes ini dan kita doakan Najib terlepas daripada hukumannya dan Najib bebas sudah, dia boleh bertanding. Tapi kalau tidak, kalau diawalkan, persoalan yang lebih besar timbul. Bolehkah Najib dicalonkan? Adakah Najib akan dicalonkan? Dan kalau Najib dicalonkan, tiba-tiba pula dia kalah di dalam kes keputusan Mahkamah SRC Internasional di Mahkamah Persekutuan, bermaksud Najib hanya mampu menyandang jawatan ahli parlimen pekan dalam masa beberapa hari sahaja. Kalau bulan Julai pilihan raya, bermaksud kalaulah tiba-tiba Najib kalah, dia hanya mampu memegang jawatan itu hanya beberapa hari sahaja. Mahkamah Persekutuan hari ini dengan rasminya menetapkan 10 hari mulai daripada 15 Ogos untuk mendengar rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mengedepikan sabitan dan hukuman penjara dalam kes penyelewengan RM42 juta dan dana SRC Internasional Sdn Bhd. Perkara ini dimaklumkan sendiri melalui surat bertarikh 29 April yang disediakan kepada media ditandatangani oleh Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Hafizullah Omar Majsaleh yang memaklumkan tarikh bagi mendengar rayuan bekas Perdana Menteri itu ialah pada 15 hingga 19 Ogos dan 22 hingga 26 Ogos. Menurut surat itu, kedua-dua pihak pembelaan dan pendakwaan turut diarahkan mengemukakan hujahan bertulis sebelum 31 Julai. Pada 25 April yang lepas, Najib telah mengemukakan 94 alasan dalam petisyen rayuannya mengenai mengapa beliau harus dibebaskan daripada tuduhan menyeleweng RM42 juta dalam dana SRC Internasional Sdn Bhd. Antara alasan yang dibangkitkan dalam petisyen itu ialah Mahkamah Rayuan telah tersilap dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi bahwa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap perayu Najib atas kesemua 7 pertuduhan dan memanggilnya untuk membela diri. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan Najib dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC Internasional. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama dengan Datuk Khas Zanat Mehat Datuk Wazir Alam Maidin Merah menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020. Mahkamah Persekutuan merupakan jalan terakhir bagi ahli parlimen pekan itu untuk mengemukakan rayuan bagi menepikan sabitan dan hukuman penjara dalam kes penyelewengan dana SRC Internasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe supaya Anda mendapatkan ulasan-ulasan terkini dan setiap hari daripada channel ini. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini untuk kita semua. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.